Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-17 siri Ultraman Blaza. Kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Subudaya. Aku terus skip, aku tak ulas pun pasal episod ke-16. Lantaklah kat situ. Sebab episod ke-17 ni entah kenapa aku rasa teruja gila nak ceritakan apa yang telah berlaku dalam episod ke-17 ni. Sebab dalam episod yang ke-17 ni ada kemunculan satu watak yang memang sangat popular masa dalam siri Ultraman Mebius, iaitu Zamusha. Apa cerita Zamusha boleh muncul dalam episod ke-17 ni? Meh aku ceritakan apa yang dah berlaku dalam episod ke-17 siri Ultraman Blaza. So dalam siri Ultraman Blaza ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana raksasa Taganula tiba-tiba muncul semula kat tengah bandar, dan benda tu menyebabkan ramai orang terkejut, termasuklah pasukan Skat, sebab Taganula tu dah dimusnahkan pun oleh Ultraman Blaza. Tapi macam mana dia boleh muncul semula? Dan orang ramai yang nampak kemunculan Taganula tu, dia kata Taganula tu boleh bergerak macam asap, boleh berjalan menembusi apa-apa saja. So kat situ dah pelik dah. Kemudian tiba-tiba muncul satu lelaki misteri yang berjaya menghapuskan Taganula tu sendiri. Dan kemudian kat HQ Skat, ahli-ahli pasukan Skat ni pun berbincanglah tentang kemunculan Taganula ni. Tapi bukan Taganula je yang muncul, ada juga raksasa-raksasa lain yang dah pernah dikalahkan sebelum ni muncul semula juga, tapi berjaya dihapuskan oleh lelaki misteri yang sama. Lepas tu Emi Awabe kata, raksasa-raksasa ni telah muncul di tempat-tempat di mana diorang ni dah dimusnahkan. So dengan menggunakan clue tu, ahli pasukan Skat ni pun berpecah lah untuk pergi ke tempat-tempat raksasa-raksasa yang dah pernah dihapuskan sebelum ni, supaya diorang dapat berjumpa ataupun mungkinlah dapat mengalahkan lelaki misteri yang telah memusnahkan semua raksasa-raksasa yang sebenarnya dah dihapuskan pun. Jadi Kapten Gento pun dia telah pergi ke lokasi di mana raksasa Levira telah dihapuskan, dan kat situ dia berjumpa dengan lelaki misteri tu. Lelaki misteri tu menamakan diri dia sebagai Zangiel, dan kemudian Zangiel ni dia tak jahat dan dia bagi tahu kepada Kapten Gento yang mungkin kita dua ni sedang mencari, orang kata apa, sedang menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian si Zangiel ni ada keluarkan satu benda macam bentuk kristal, dan kristal tu telah menyebabkan raksasa Levira muncul semula. Tapi masa itulah baru Kapten Gento sedar yang raksasa Levira yang muncul tu dia hanya macam dalam bentuk, bukan bentuk, memang macam orang kata macam asap je lah. Dan bila dia lalu kat Kapten Gento tak ada rasa apa-apa pun. Dan kemudian bila Levira tu muncul, si Zangiel ni pun keluarkan pedang dia dan menghapuskan raksasa Levira tu. Lepas tu si Zangiel ni pun dia macam menunjukkan rupa dia yang sebenar, dan dia sebenarnya adalah seekor alien. Dan kemudian dua orang ni pun pergilah melepak kat kedai kopi. Masa kat kedai kopi ni, si Kapten Gento ni dia macam cuak sikit sebab dia nampak Zangiel tu dalam rupa dia yang sebenar. Tapi Zangiel cakap dekat Kapten Gento, kau relax, hanya kau je yang boleh nampak aku dalam rupa yang sebenar, tapi orang sekeliling kita nampak aku dalam bentuk manusia. Zangiel kata Gento boleh nampak dia dalam rupa dia yang sebenar sebab Gento ni ada kuasa yang tersembunyi dalam badan dia. Kuasa siapa lagi kalau bukan Ultraman Blaza. So Zangiel pun ceritalah kepada Kapten Gento kenapa dia datang ke bumi. Dan Zangiel kata dia ni sebenarnya adalah seorang pengembara daripada satu planet ke planet yang lain untuk mencari musuh yang lebih kuat untuk dia lawan dan kalahkan. Sebab dia ni sebenarnya adalah pahlawan pedang. Sehinggalah satu masa dia pergi ke satu planet dan dia berjumpa dengan satu pahlawan pedang ni. Dia tak tunjuk muka, tapi mana-mana peminat Ultraman kalau tengok kostum tu, kita memang boleh kenal itu adalah kostum Zamusha. Watak yang muncul kali pertama dalam siri Ultraman Mebius. Dan bila si Zangiel ni lawan dengan Zamusha, Zamusha ni berjayalah mengalahkan si Zangiel ni. Dan kemudian bila Zamusha dah kalahkan si Zangiel ni, Zamusha ni pun memberi satu tugasan kepada Zangiel. Dia kata, engkau kena kumpul 108 roh 108 roh raksasa yang sedang berlega-lega dekat mana-mana tempat kat alam semesta ni kan, yang sedang berlega-lega dan tak kembali ke alam barzah. Sepatutnya
raksasa tu mati, kembali ke alam barzah. Ni korang jangan ambil serius dah pasal alam barzah ni apa semua. Ini cerita saja. Okay, so si Zamusha ni pun bagilah tugasan kepada Zanggil untuk kumpul 108 roh raksasa supaya semua raksasa tu kembali ke alam barzah. Tapi Zanggil kata dia dah kumpul 107 roh raksasa. Sekarang tinggal satu lagi roh saja, tapi satu roh ni dia susah gila nak dapat sebab roh ni dikatakan adalah roh raksasa pendendam. Dan kalau dia muncul, dia bukan muncul dalam bentuk macam orang kata pun macam raksasa-raksasa yang sebelum ni yang muncul. Dia macam bentuk asap dia kan, kalau pijak tak ada apa-apa. Lepas tu raksasa-raksasa yang muncul sebelum ni macam Taganula ni muncul, dia tak buat sebarang kerosakan. Tapi satu roh raksasa ni kalau dia muncul, dia akan buat kerosakan. Jadi sebab itulah Zanggil berjumpa dengan Kapten Gento untuk minta bantuan. Dan pada ketika itulah muncul satu roh raksasa yang memang sedang dicari-cari oleh Zanggil. Dan roh raksasa tu sebenarnya adalah roh raksasa Niji Kagachi. Okay, jadi bila Niji Kagachi ni muncul, Kapten Gento bersama-sama dengan si Zanggil ni pun, diorang ni bersama-sama lah cuba untuk berlawan dengan roh Niji Kagachi ni lah. Tapi masa Kapten Gento bertukar menjadi Ultraman Blaza, okay, bila dia buat serangan ke arah Niji Kagachi tu, serangan tu tak boleh kena tau dekat Niji Kagachi. Pedang dia keluarkan dia punya Tisonite Sword tu, dia libas kat Niji Kagachi. Benda tu macam lalu je dekat Niji Kagachi. Macam Niji Kagachi ni seolah-olah asap je lah, lalu je. Tapi bila Niji Kagachi serang Ultraman Blaza, Ultraman Blaza terasa kesan serangan tersebut. So apa yang Zanggil ni buat ialah dekat pedang Ultraman Blaza ni pun dia, orang kata apa, dia sentuh dengan pedang dia. Si Zanggil sentuh pedang dia dengan pedang Ultraman Blaza. Dan pada ketika itulah barulah Blaza boleh serang Niji Kagachi ni. Okay, maka serangan bertubi-tubi pun dibuat oleh Zanggil dan juga Ultraman Blaza terhadap Niji Kagachi dan menyebabkan badan Niji Kagachi ni terbelah kepada dua. Masa tu ingatkan masalah dah settle lah kan. Okay, tapi rupanya tak. Badan Niji Kagachi yang dah terbelah dua tu, tiba-tiba dia orang kata apa, mengepit si Zanggil tu, dan seterusnya menyebabkan si Zanggil ni kena rasuk dengan roh raksasa Niji Kagachi. Dan bila Zanggil dah kena rasuk dengan roh Niji Kagachi ni, Zanggil ni pun berlawanlah dengan Ultraman Blaza. Tapi at the end, Ultraman Blaza berjaya mengalahkan Zanggil dan menyebabkan roh Niji Kagachi ni keluar daripada badan Zanggil. Dan pada ketika itulah Ultraman Blaza dan Niji Kagachi tikam roh Niji Kagachi yang sedang bergentayangan tu okay, dan episod dan seterusnya dapatlah orang kata apa, si Zanggil ni mengumpul semua roh yang dia perlukan iaitu 108 roh raksasa. Dan di akhirnya Zanggil pun mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten Gento, dan dia bagi tahu kat Kapten Gento yang sebenarnya dia pun adalah roh, ataupun dia sebenarnya ni dah mati. Dia dah mati dah pun sebenarnya, tapi sebab dengan kuasa kristal yang dia ada tu menyebabkan dia boleh muncul secara fizikal. Tapi bila semua kerja dia dah selesai, maka dia perlu kembalilah ke alam barzah. Maka episod ke-17 siri Ultraman Blaza tamat sampai situ saja. Dan episod kali ni memang best bagi aku. Walaupun dia ibarat macam satu filler episod saja, tapi dia tak adalah nampak macam cerita ni kebudak-budakan sangat macam episod yang ke-15 yang aku baru cerita baru-baru ni kan. Itu aku memang tak puas hati gila sebab nampak macam budak-budak sangat. Tapi untuk episod ke-17 ni barulah hype Ultraman Blaza ni naik balik disebabkan ada kemunculan, walaupun sekejap saja Zamusha tu ada dan muka pun tak nampak, tapi bila kita tengok kostum tu kita tahu, weh, ini Zamusha lah. Itu pun dah menimbulkan rasa seronok kepada mana-mana orang yang minat cerita Ultraman ni. So setakat tu saja dulu ulasan aku untuk video ke-17 ulasan aku untuk episod ke-17 siri Ultraman Blaza. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.